Okey, selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm dan seperti biasa kita akan bersama dengan hari Senin. Setiap hari Senin kita ada segmen Inilah Ceritaku, di mana trader-trader kita akan berkongsi pengalaman beliau daripada permulaan beliau mengenali forex sampailah kejayaan yang dikecapi. Okey, dan pada hari ini episod yang ke-101. Dengar. Okey. Yang ke-101 kita bersama dengan Yuwa Raj. Betul tak sebutan nama saya? Yuwa Raja. Yuwa Raja. Okay. Yuwa Raja. Wah. Siapa dia punya queen? Yuwa Raja? Ada Rani tu. Ada. Okey, baik. Untuk malam ni kita bersama dengan ada nama-nama pendek yang senang untuk kita sembang. Raj lah. Raj, kebanyakan tahu saya Raj. Raj Okey. Okey, Raj tahu berkenaan dengan segmen ini? Okay. Tahu Tahu. Okey. Dan baik, di permulaan ini ramai juga yang dah tunggu Raj ni. Oh ya. Di permulaan ni kita suka untuk Pak Su menyarankan kepada Raj untuk memperkenalkan diri Raj. Okey, sedikit latar belakang daripada mana, and then apa yang Raj buat sekarang ni. Okey. Dulu dan sekarang lah. Okay, actually sejarah dia memang panjang. Wow, okey. Lagi panjang lagi menarik. Okay. Alright. Sebelum tu selamat sejahtera semua, and for CTC FM juga. Thank you. Thank you for coming. No problem. Okay, let me start my name. My name is Yuwa Raja. And macam mana forex ni actually datang? Macam mana saya tahu forex ni? Okay. Sebelum tu Raj orang mana? Saya orang Penang. Orang Penang Utara. Memang kenal forex di Penang ataupun di? Memang di Penang. Sekarang ni menetap di Penang? Tak. Sekarang ni menetap KL lah. Full time lah? Full time trader. Wah, ini pengalaman mesti best. Full time trader and full time trainer. Wow. Dua dalam satu. Yeah. 2 in 1. Okay, baik Raj. Okay, kita sambung balik. Macam mana Raj boleh kenal dengan ini pasal forex ni lah, boleh tahu terjebak forex apa semua. Okay. Forex ni first memang tak ingat langsung lah. Okay, tak pernah fikir fikir pasal forex ni. Okay. So I started 2007. Masa tu I was doing my degree dekat USM. Okay. University Science Malaysia. So lepas degree Kedah Sintok USM Penang. Okay. So lepas degree tu memang saya sambung terus masters. Okay. So masa saya tengah buat masters tu ada banyak free time untuk saya. Terlalu banyak free time. Masa yang lapang. Betul. Jadi apa yang Raj lakukan masa tu? So masa tengah buat masters tu saya tengah cari di internet untuk kerja part time. Oh, I see. Okay. Ataupun boleh earn daripada rumah. Kerja daripada rumah. Okay. So dan masa tengah Google tu, masa tu 2007. Okay. Ramai yang tengah cakap pasal trading, forex trading. Okay. And then Google info tentang forex memang kurang sangat. Memanglah tahun 2007 kan? 2007. Masih kurang lagi. And the best part is I masih ingat lagi broker yang pertama yang saya register adalah Marketiwa. Nama tu apa, popular jugalah. Marketiwa, I think Indonesian broker lah. Dia start dengan web base dulu. Masa tu even MT4 pun tak ada. Okay, Raj gunakan platform apa? Web based platform. Okay. So lepas tu baru MT4 datang. Russian broker, Russian platform. Berapa lama menggunakan web dengan Marketiwa? Marketiwa almost setahun ke, lebih kurang setahun lah. Lama juga tu. And my isteri memang lost. And mula-mula dia agak tak percaya dengan forex atau macam mana? Tak, masa tu saya trade dengan demo, account demo. Lepas tu demo tu sekejap je. I tested demo tu kejap je, macam okay ni. So I just macam guru saya masa tu adalah Mr. Google. Betul-betul mengharapkan Google. So dengan belajar dekat Google saja, Mr. Google saja. Then I started to learn. Memang lost lah. Daripada 2007. First depo berapa untuk buka account?
100 USD. 100 USD sampai pergi 2000 USD. Oh, di permulaan tu? Lepas mula tu, so sampai 2000 USD. Depo paling yang besar yang saya depo tu 2000 USD. Itu dah grow ataupun masih on off? Masa tu tak stable juga. Tak. Okay. I was just trying my luck. So memang betul-betul mencuba. So I feel like mencuba dalam demo account tu tak ada feel. Langsung tak ada feel lah. Yelah, bila demo kan, kita just macam main video game lah. Betul. So almost I calculated daripada 2000 almost 2007 sampai 2012 almost 100k ni saya lost. 100,000. Banyak tu. So maknanya perjalanan daripada 2007 ke 2012 itu memang satu tempoh masa yang sentiasa rugi dan sehingga kan boleh menjangkau 100k USD atau USD. Memang banyak. I lost pernah banyak. Raj banyak tu Raj. Banyak. You just calculate times 4 lah. Pun banyak dah tu. Banyak tu saya kalikan dengan dulu tahun 2007 3 lebih Sekarang dah 4 lebih. Even I use my study loan pun semua habis. Alamak. Itulah yang paling pahit sekali dalam hidup Raj tu, masa belajar forex ni. Even my parents, my father pun almost dah give up dengan saya. Pasal dia pun almost invest, suruh saya pergi belajar all these things kan. Betul. So dia mengharapkan result pelajaran. Ya. Lepas tu 2007 tu I thought to myself, saya kenapa whole world tengah trading, ada yang setengah boleh buat duit. Kenapa saya selalu loss? Saya always tanya soalan tu kepada saya. So then I say, I might be missing something. Ada something yang saya tinggalkan ke, macam tak kena ke, something wrong dengan saya lah. So I started to Google check untuk course. Baik. So masa tu kat Malaysia tu memang tak ada course langsung 2007. Betul. Susah nak cari course. So I started search in Singapore. So I ada satu school, FX1 Academy. Di Singapura so di asas sekolah Mario Singh Academy Wow. FX1 Academy, so by Mario Singh. So I started to belajar sana. Then balik pun rugi juga. So tu pembelajaran di Singapura macam mana? Pembelajaran dia macam mana? Kita nak tahu juga pengalaman belajar di sana. Dia mengajar tentang technical, semua basically technical. Dan lagi satu, macam mana evaluate sesuatu broker. Itu dah sampai sekarang tu boleh helpful untuk saya. Macam mana nak evaluate sesuatu broker tu. Wah, dia membantu juga. Tapi dulu tak rasa kan. Betul. Lama-lama wow. Lama-lama masa broker tu ramai, banyak sangat. Banyak so broker. Kita boleh tapis. Sebab dah ada ilmu. So benda tu yang belajar di Singapura tu memang membantu saya lah. Macam mana nak evaluate sesuatu broker tu, whether dia genuine ke, scam ke, semua. Wow. Tapi sekarang dah banyak dah. Sekarang sudah ada app lah, tu boleh macam-macam kita sekarang boleh dapat tahu dengan cepat. Betul. Dengan satu klik je. Dalam proses 100 menghabiskan tu, langsung tak ambil pembelajaran daripada person ataupun cikgu forex di Malaysia ni? Tak, masa tu memang tak ada, banyak kurang. So tak ada info lagi. Sekarang ada Facebook lah, macam-macam sekarang. Betul lah. So masa tu memang tak ada apa. So nak cari guru yang betul tu pun agak susah. Memang susah lah. Kalau tidak takkan sampai ke Singapura kan. Betul. Dah ada masa tu saya rasa, tapi tak jumpa community forex di Malaysia masa tu. Lepas tu base pula masa tu di Penang kan. Betul. Dan selepas belajar di Singapura, balik dan trade balik. Betul. Apa dia punya result ataupun keputusan? Adakah baik ataupun still? To be fair, I still lost lah.
I still lost. Still lost, okay. I started to be consistent from 2014 onwards. Okay, 2014. Ambil masa 2 tahun juga lepas belajar kat Singapura. Lepas tu what I did, I completed my master semua. I put Forex aside. Berapa lama tinggalkan ke tepi? Maknanya tak fikir pasal Forex sebab nak tumpukan kepada master. Berapa lama? 2-3 tahun lah, 2-3 tahun lebih kurang lah. Tapi saya rasa 2 tahun kot Pak Cesar. Maknanya so I finish my master. Okay. Sebab belajar kan, itu penting sebab bila family kan. Betul. So I focus that, and then masa tu I dapat masa tengah buat tu I tengah mengajar di Cosmo Point College dekat Penang. Okay. Sebagai pengajar. Okay. Lepas Cosmo Point, then I dapat offer ke Asia Pacific University. Wow. Kuala Lumpur. Baik. So, masa tu masa mengajar tak ada tak trade lagi ataupun tak, I just put aside lah. Okay. Lepas saya masuk Asia Pacific University. Okay. Sebagai pensyarah. Okay. So rutin saya dah tukar. So that means I pergi mengajar, balik rumah saya akan buat research. That means saya kurungkan dalam kurungkan diri untuk rumah, membuat research, tak keluar langsung lepas kerja. Masa tu dah kahwin, dah married dah? Belum lagi. Belum lagi. Okay. Ni sedap cerita ni. Okay, so I selalu kurungkan diri. So I tengah buat research macam benda yang saya lost daripada ke market tu, pada market tu banyak. Sebab banyak. Bukannya sikit. Bila $100,000 yang telah dilaburkan, mesti kita ada rasa something. Macam mana aku boleh lost ni? Mesti ada something aku tak dapat ke, atau aku tertinggal ke kan. So itulah, I mean that's how I train myself. So datang rumah selalu buat research sampai 2014, 2013, hujung 2013. Okay. I came up with 2 strategies. Wow, ini sudah bagus. 2 strategi. Tapi itu by alone lah? Tak ada tolongan daripada kawan-kawan trader atau? Tak ada. Wow. Info basic ada. Okay. Yang saya pergi belajar semua tu basic. Yang tu ada. Tapi for me, I believe apa-apa yang dibelajar tu sebenarnya daripada tu juga kan? Walaupun pergi belajar daripada buku semua tu, once you come back, you still will lost. Itu experience saya. Kenapa? Ada, nanti saya ceritakan. Okay, baik. So bila dah kurungkan diri tu, rasa macam mana? Rasa nak mengkaji lebih dalam ke, ataupun sekadar nak tahu dia punya perjalanan? Tak, saya nak tahu macam mana nak dapatkan duit balik. Wow. Yang saya pernah lost tu. Okay. Macam mana nak dapatkan balik? So kuat semangat lupa ras ni. Okay. Because hanya satu saja, benda ni bukan scam. Benda ni the whole world tengah trade. Memanglah satu dunia trade. Yang ni jalan yang betul. Bukan scammer yang lain-lain tu kan. So when this thing is betul, macam mana saya boleh loss? So macam mana saya nak ambil balik? So that's the only thing tengah run daripada mind saya. So that's why I say, lepas balik kerja tengok research. Lepas research pergi kerja, balik research. Mengajar pun sekejap je kan? 5 tahun. Maksudnya hours. Time office hours lah. 5 sampai lama juga Ingatkan habis kelas dah boleh balik. Tak ada. Kita ada lagi kelas-kelas lain yang kena pergi attend. Okay, maknanya lepas pada tu dah balik rumah, and then tumpu buat research. So sometimes nak tidur, tak cukup tidur tu. Asal rush buat daripada malam tu sampai ke tengah malam. Masa tu I tengah buat manual. That means check one by candle by candle. So I can buat research candle by candle. So I ada basic programming. Okay. So masa belajar masa saya buat degree semua tu, dah diploma semua tu, I ada basic programming lah. Lupa nak tanya, kos apa ambil? Master? Saya graphic communication, master in screen studies. Patutlah. So sambung balik. Ada programming punya knowledge. So itu yang paling membantu saya. Sangat membantulah bagi kalau saya fikir logik pun memang sangat membantulah. So apa yang saya buat, saya create satu panel. Baik. Panel expert advisor. Saya create satu expert advisor di mana itu adalah Raj punya sendiri. Saya punya sendiri. Okay. So I program satu panel di mana panel tu saya boleh use untuk weekends.
weekends kan tak ada market. Okay. So I use weekends tu untuk analyse data-data yang lepas. That means I runkan I runkan chart data. Okay. I akan trade dengan panel saya. Wow. Ada satu panel saya create buy and sell. Baik, okay. TP, stop loss, semua tu ada satu panel. Okay. So when I runkan chart, so I akan letakkan panel tu. So that means saya macam trade dengan live market, even Saturday Sundays. Wow. Macam mana tu boleh create satu aplikasi, kita kata macam program lah, satu program aplikasi yang boleh Rush buat, macam Rush dia macam mana dia boleh selorik dengan dia boleh selaras dengan trade benda tu? Boleh dia macam orang kata apa, it's a semi automatic, bukan automatic. It's not fully automatic. Okay. It's a semi automatic di mana abang still boleh buy and sell, tekan buy and sell, tapi order tu akan masuk macam real. So I use that untuk practice. Macam robot lah ni. Macam robot. Memang robot lah kan. Okay. Tapi ni semi. Okay. Tapi order you have to put. Maknanya order semua kena tunggu kita. Betul. Okay. Cantik. Teruskan. Baru faham. Okay. So I used to practice dengan tu. Mula-mula candle by candle. Lepas tu after that lepas create panel tu, practice dengan panel. Practice pula dengan panel. So that means macam market tu tengah pergi live lah. Okay. So use that, practice, then that's where I started to get two strategies lah. Masa tu 2013 I trade dengan semua based on price action. Saya tak pernah, yang saya pernah lose sebelum ni semua gunakan indicator. I see. Indicator sedia ada. And then 2013 I started with Renko price action. Okay, price action. Okay. Price action, first time price action yang saya test gunakan Renko. So Renko chart. So Renko chart lah yang membuat saya dua strategi, dan I dapatkan balik semua yang saya lost sebelum tu. And then 2014 I have to resign lah daripada mengajar. Okay, sekejap. Take a break. Okay. Sebab saya nak tahu 2013 selama mana Ras kaji balik and then cipta satu robot semi yang boleh meyakinkan Ras dan kemudian boleh jana profit. Macam mana tu Ras? Berapa lama pula tempoh dia? Tak berkurung tu lama ke sekejap? Berkurung ada tu setengah tahun, setahun. Tak, lebih kurang setahun lah. Setahun. So lepas tu trade and then dah boleh jana keuntungan. Boleh. That's how I practice. So actually saya pernah buat research. Okay, kenapa saya lost dulu? Kita nak dengar cerita pasal loss 100k tu USD. Pasal apa? When I started to trade, mula saya trade. Okay, kita kaji balik sejarah. Okay. Macam mana forex tu datang, I mean untuk retail traders lah, macam kita kan. Yalah, kecil-kecilan ni. Okay. Retail traders started when web technology started, web based technology. Okay. That is 1998. Masa itulah web technology bermula. So once web technology bermula, so all these big players, company yang brokerage semua tu, mereka ambil kesempatan di mana mereka createkan web based platform. Okay. Masa itulah Marketiwa lah, macam-macam broker datang. Semua keluar. Okay, so masa tu web based. Then when tak ada satu indikator yang di-createkan untuk forex market. Semua yang indikator yang main indicators yang ada sekarang tu are created based on stock market. Bollinger Bands lah, RSI lah, macam-macam semua yang indicators yang ada berasal daripada stock market lah. Betul. Okay. Ada yang pernah, except Bollinger lah, ada yang pernah yang create indicators tu pun dah meninggal, dah arwah dah. Dah arwah lama dah. So all these indicators adalah based on stock market. Okay. So dia tak akan ngam dengan forex market yang which is high volatility. Betul. Stock market bukan high volatility. Tak ada. Sebab dia satu lorong je kan. Betul. Dia tak ada buy sell, tak ada. Okay. So that's why kat forex market ni, that's why price akan mula dulu.
baru indikator akan ikut. Okay. Betul lah tu. So saya memang banyak terperangkat dalam tu lah. So that is why yang make me, itu yang membuatkan Raj habis sampai 100,000 US dollar. Bukan sikit tu. Bukan sikit tu. Suku juta. So banyak tu. Dia 100,000 tu dia accumulation. Sikit. When you calculate, then you terkejut. Banyak tu. Yura, kita tak perasan kadang-kadang. Betul. Kalau kita tak kira balik, kita takkan tahu berapa kita lost keseluruhan sebelum kita berjaya. Tapi itu adalah yang bagus bagi saya lah, pendapat saya itu bagus untuk Raj. Sebab Raj tidak berhenti kat situ. Betul. Raj terus belajar, and then berhenti sekejap, and then buat research sendiri semasa bekerja. Betul. Okay. And that time saya use semua demo, fully demo account. Okay. So I almost create, habis satu demo account, buka lagi satu, habis satu, buka, I think almost dekat 100 account saya buka. Maknanya dengan research yang terbaru tu, Ras tak menggunakan duit langsung, tak tipu langsung, just demo saja. So untuk dapatkan dia punya result yang baik. Betul. Wow. Beratus beratus demo account. So practice. Yalah, practice make kita perfect kan. Ada satu masa, satu malam pernah buka chart, tak trade langsung. And buka chart tapi tak trade. Tengok chart tu, I tengah menangis dengan chart. Kenapa? Emosi. Wow. Buka tapi tak trade. This is during my failure times. Oh, okay. Masa saya saya tengah trade, saya tengah menangis, saya tengah tanya chart tu, kenapalah sampai sekarang tak pernah dapat ataupun tak pernah tunjukkan saya cara untuk nak dapatkan duit. I already lost sampai so much. Macam tu. Buka chat, bercakap dengan chat tu. Saya percaya sebab amount yang anda lost tu terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya, rasanya dalam 300,000 duit Malaysia tu lebih daripada suku juta. And then duit tu ialah daripada pinjaman untuk belajar, family. Betul, kita sedikit sebanyak kita mesti nak minta tolong family. Betul. Dan masa tu apa family beritahu Raj? Kita nak tahu juga keluarga dengan forex ni. Okay. Adakah family, my mom still supports me dengan encouragement lah, dengan dia punya word semua tu. Okay. But my father almost like give up lah. My father. So the only person that supports me dengan by word, dengan love semua tu, only my mother lah. So dengan saya tu, always my parents akan berlawan. Dia berlawan sebab Rasha? Sebab saya. Ras ada berapa adik-beradik? Saya ada dua. Satu adik perempuan, satu. Sulung lah. Saya sulung. Patutlah bapak harapkan sangat. Betul. Nak jaga adik-adik ni. Betul. Kan? Okey, baik Raj. Istimewa sebab ibu menyokong. Walaupun ayah sebenarnya menyokong, mungkin dia punya tunjuk reaction dia not same dengan mama lah. Dengan ibu dia cara lain, tegas. Betul. Kalau dia tunjuk sayang, nanti kita pula naik naik lemak orang Melayu cakap. Okey, baik. Bila dah mengajar di Kuala Lumpur and then buat research sendiri selama setahun, start balik untuk trade dengan ringgit ataupun dengan duit betul, bukannya demo lagi dah. Kita nak pergi ke real pula ni, first time 2030. Berapa depo dia tu? 1K. Okay. So USD 1K. And then within 4 months I already made my money lah. Dalam 4 bulan. So, dengan pembelajaran research yang Raj buat dan juga dengan robot tu. Betul. Robot tu sebagai membantu saja. Okey. Membantu sebelahnya Raj lah. Membantu daripada trailing dan also break even and all these thing. Entry kita kena yang masuk. Betul lah. Entry memang kita kena masuk. Okey. So dia hanya manage saja. Okey. Kita cerita yang 1,000. Okey, first 1,000. Okey, saya nak tahu yang masa bercakap dengan chat tu bila? Semasa sebelum di KL ke? Di KL, masa tengah buat research tu. Okey. Because even demo pun I keep on losing kat demo. I was trying kat demo
lose. So that's why make me until saya menangis dengan bercakap dengan chart tu lah. Betul lah, saya faham. Mungkin ramai di luar sana pun sama je. Cuma dia orang malu nak beritahu kan. Betul bang. Kalau tanya saya, yang kebanyakan yang kaki depo dengan amount kita ni, kalau mereka duduk satu hari, mereka kira balik bila mereka kenal forex and dah start depo sampai sekarang, mereka akan terkejut bang. Sebab tu dia orang tak nak kira. Nanti dia orang terkejut. Tapi macam Raj buat calculation bukan untuk just nak tahu berapa jumlah telah dirugikan di sana. Okay. So kalau mereka sit and then mereka think, oh banyak ni saya sudah tipu, that means mereka akan start serious balik lah. Betul. Okay. Sekejap ya Raj play. Okay. Selepas Raj start dengan 1,000 USD, okay, selama 4 bulan, berapa kalau boleh kongsi, Raj boleh grow berapa peratus ataupun berapa amount daripada? Almost I make about 40 to 50,000 lah masa tu. Wow, banyak tu Raj. Tapi memang lot besar lah. Orang kata apa, lot gajah. Sebab confident level dengan indikator ataupun dengan ilmu yang Raj ada. Dengan ilmu yang saya buat research tu lah, yang dapatkan. Maknanya bila dizahirkan ataupun kalau the real one, bila kita buat the real one is dia punya result is same. Betul lah? Betul. And pada 2014, lepas 2014, tapi masa chart Renko tu ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Chart Renko? Renko chart. So kelemahan dia susah nak dapatkan peak level. Memanglah peak and bottom level tu susah nak predict. Itu saja yang orang kata apa, sukar. So after that, sekarang balik lepas tu I back to normal chart, normal candle chart. And lagi satu ilmu baru pula yang saya dapat. That means when you trade a strategy that yang berkesan, lepas balik kepada chart, normal chart, pandangan mata you pada chart tu memang totally berbeza. Maksud Raj berbeza macam mana? Makin mudah selepas menggunakan chart web apa semua ni. So when you have a proper strategy, then balik kepada normal standard candlestick, pergerakan market dengan movement dia semua berbeza. Dan baru saya tahu, dalam dunia forex ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Betul. It's the way how you look. Macam mana kita pandang dan kita fikir. Betul. Dan cara kita nak map kita punya kita nak masuk tang mana, kita mapping kita tu. Betul. Sebab market betul lah, dia tak salah pun. Betul. So that's why kebanyakan kita kena buat research sendiri. Sebagai mana-mana yang sifu yang mengajar tu, jangan condemn sifu, condemnkan diri kita sendiri. Yelah. Pasal mana boleh condemn sifu? Sifu yang mengajar tu mesti dia akan dah buat research dan baru dia mengajar. Kalau tidak dia tak berani. Tak berani mengajar. Betul. So kita sebagai student tu, kita kena buat research kita sendiri. Timing kita berbeza. Betul. Segi timing pun dah berbeza. So banyak antara emosi, lot, disiplin kita tu semua berbeza. So benda tu cikgu tak boleh ajar. Kita belajar daripada experience. So ramai yang kalangan kita ni give up cepat pasal lepas guru ajar, mereka tengok 2-3 loss, 3-4 loss, terus mereka kata strategi ni tak kerja. Tak betul. Itu memang salah. So as a student sama juga, kita pergi belajar buat degree, cikgu bukannya ajar, cikgu bagi basic saja.
Kita yang kembangkan. Kita yang sebagai student tu, kita yang mesti kena research buat sendiri. So semuanya kalau masuk universiti tanya semua dekat lecturer akan buang je thesis report semua. Tak payahlah mengajar dah, terus bagi degree je lah. Betul kan. So apa peranan sebagai student? Kalau semuanya pensyarah yang nak ajar, so apa student punya kerja? So tak ada kreativiti. Betul. Tak ada kesungguhan. So kita yang buat kebanyakan lagi satu contoh saya bagi bang. Okay. Money management. Semua orang cakap pasal money management. Tapi money management satu tu bukan orang kata membuat decision. So management tu ada lagi 2 cabang lagi. Semua orang pasal forex ni cakap pasal money management. Tak, bukan. Actually ada 3. Money management adalah satu saja daripada tu. Ada time management and also day management. Okay. Dia bukan MM saja. Bukan MM dia saja. Ada TM and juga DM. Betul. Kenapa? Yang all this came after my research. Selepas all these things saya dapat tahu selepas research saya. Betul. Kita ada 5 hari trading days. Okay. 5 hari sampai Jumaat. Okay. And 24 hours. 24/5. 24/5. And you start on Monday and on Friday morning. Okay. Bukan semua masa kita boleh trade. Yang 24 hours tu kita tak boleh trade semua masa pun. Ada masa-masa tertentu yang kita boleh trade. Kita nak active market, baru boleh masuk. And the same thing hari pun sama juga. So hari kebanyakan manipulation akan berlaku pada hari Isnin dengan Jumaat. Okay. Teruskan. Okay. So normally it's better to avoid these 2 days. Fokus hanya pada 3 hari saja. Fokus 3 hari saja dalam seminggu ya. Yep. So that is my advice lah untuk yang newbie semua tu. Jangan nak cari setup. Maknanya dia setup datang ke anda. 3 hari ni memang market tengah aktif apa semua. Ada sentimen, ada ucapan Trump apa semua masa itulah. Okay. Kan? And lagi satu, I'm not an economic background. Okay. Saya bukan economic. Saya fully on the technical. Gunakan technical on higher time frame, and you will be surprised. All the news akan react kepada higher time frame. Okay. So you read technical menggunakan higher time frame. Age 4 and above, and you will notice, you will be surprised macam mana even though news dia akan ikut macam mana pergerakan kita. That mean analysis kita. Okay. So that is something I found lah during my research. So fundamental tu adalah penting for scalpers. Untuk scalpers, okay. Untuk orang yang swing, nak buat swing tu tak ada efek langsung. Tak ada penting. Mereka master technical sudah cukup dah. Ini pembelajaran baru cikgu. Terima kasih. So thank you Ras. Why? Okay. Because alasan dia. Okay. Alasan dia lower time frame tu emosi dia kuat. Betul. Dia ganggu emosi terlampau kuat. When you have fundamental knowledge dengan technical knowledge, you punya emosi tu akan jadi strong. You know already, okay, this is the fundamental punya result yang keluar. Okay. This is my technical analysis. Mesti dia akan ikut. Bayangkan kepada orang yang tak ada fundamental knowledge, hanya technical base saja. Memang 100% goes to technical, okay. So masalah juga tu. Masalah juga. Even though one big candle jatuh pun macam mana dia dah terlepas lah. But kalau ada orang yang ada knowledge pasal fundamental, then okay, mereka still boleh pegang. Boleh. Because when you know this is the results. Itu mungkin manipulasi kecil. Okay, baik. So belum news tu ada manipulation. So mungkin itu adalah salah satu manipulation of the market. Tapi if you know fundamental knowledge, dia akan pergi juga. If you have fundamental knowledge. So that is the reason saya kata concentrate on the higher time frame.
Don't go for lower time frame. Okey. Itu pendapat kepada semua pendengar-pendengar di luar sana. Ramai malam ni. Terima kasih. Dan sambil-sambil kita bercerita, sebenarnya banyak yang Ras kongsi, pengalaman, pendapat dia, and then cara bagaimana mengawal diri dan kesungguhan untuk menjadi seorang trader yang bagus, kemudian dia selalu research kenapa loss, dan kenapa sekarang ni dah okey lah, loss kenapa pun tahu, profit pun dah tahu kenapa. Kan? Okey, macam mana pula, cerita sikit yang berani sangat untuk berhenti daripada pensyarah untuk menjadi full time trader? Okey, memang dari dulu memang saya nak tak nak dikongkong oleh kerja yang tak nak dikongkong langsung. Okey. Baik. Okey, actually simple lah kan. Okey. Duit ni siapa yang ciptakan? Yalah, manusia. Kita yang ciptakan duit. Tapi kenapa kita orang kata apa, kita terkongkong ataupun kita nakkan duit tu sangat? Walau when we created something, why we are so emotional with this money? Suppose the money have to come to us. Itulah sepatutnya kan. Betul. Tapi it goes the other way around. So then I see, macam mana nak duit tu datang kepada kita? So this is where I started lah, Mr. Google dulu. Juga dengan Mr. Google benda ni started when mula-mula tu. The first. Baru started, then only marketing datang, macam-macam lah. Mengambil keputusan untuk menjadi full time trader ada satu perkara yang bagi saya yang sangat-sangat besar. Betul. Kan, dan payah kita nak buat. Dan masa tu sudah berkahwin atau belum? Sebab belum lagi. Maknanya dah mengambil keputusan untuk jadi full time trader. Masih lagi solo. Baik. Apa yang menyebabkan anda 2014 tu, lepas I decided I balik Penang, balik hometown saya. Cuti ke apa? Tak, lepas resign lah, balik. I started to develop my system. Macam mana nak bagi lagi mudah kepada orang-orang di sana, orang di luar actually. So then I started buat coding. I created my own indicator based on price action. Indicator yang mengikut price action. Untuk forex market lah, basically. Tapi benda tu dah jadi untuk semua market pun boleh pakai dah. Semua dah boleh masuk kan. Itulah bagusnya. So I actually started dengan forex market. Tapi benda tu boleh pakai kepada stock market, futures, semua, metal, semua boleh guna. So I started creating a system. Then I started to market lah slowly. Then until sekarang become trader. Kalau full time tu dia kena ada macam-macam orang kata apa, line. Dia tak boleh jadi satu line saja. Untuk jadi trader je tak boleh. So walaupun trading day saya hanya 3 hari dalam seminggu, so I still ada banyak masa. So masa tu saya menggunakan untuk mengajar based on my system yang saya create. And then teknik saya mengajar tu totally different. So saya mengajar macam mana nak buat trading journal. Trading journal tu memang penting sangat. That's how I can know my track record. Yalah, perjalanan kita trading journal tu memang important sangat. So every single trade kita masukkan mesti ada reason. Mesti ada reason. Kena ada sebab. Dia ialah abang nak tekan buy, apa yang mengatakan yang market tu nak naik atas? Candle ke, price ke, kenapa price macam tu, kenapa nak masukkan buy masa tu kat sana? So mesti ada reason. So that's how you trading journal. So when you have your own trading journal, benda tu akan menjadi kamus untuk you. Macam bila-bila kita boleh buka balik kan, rujuk balik. Pasal market ni ada 2 arah saja, atas dengan bawah. Atas dengan bawah aja. So mungkin dari segi pattern ada banyak jenis. Betul. So benda tu akan jadi satu kamus lah untuk abang. When you ever see kalau benda tu macam ada satu pattern, so kita boleh refer balik pattern tu ada berapa kali wujud.
dalam sebulan ke, dalam 3 bulan ke. So kita boleh research, kita boleh tahu balik lah. Betul. Kalau kita buat kita punya journey sendiri. Betul. Kan perjalanan kita trade, kita tengok macam pernah keluar lah pattern macam ni. Kan kita dapat okeylah sedikit pemahaman kat situ. Dan balik di Penang terus tak kerja. So developkan sistem, develop a system, so, mengajar juga. Start mengajar. Lepas develop baru start mengajar. Ni lah Forex trading. Wow. And so, then dalam pada itu trade juga. Trade juga. Okay. Dan kenangan Raj trade yang paling indah sekali, profit yang paling tinggi yang pernah dicapai. Masa April tu je lah, when I use lot gajah tu, untuk nak dapatkan recover semua tu. Masa tu lah memang best lah, dapat balik pulangan semua. So tapi dah mula takut dah. Banyak tu. Dapat banyak tu, yang membuat saya takut balik. Betul ke? I mean the way I trade, money management memang tak ada masa tu. Tapi memang masa tu dah tak ada money management. Tak ada. I just maximum. So then I pernah loss juga lepas tu. Ada juga loss. Tapi masa loss tu tak berapa sakit sangat. Pasal apa? I know my mistake. Okay, this is because of money management. Okay. Maknanya bila dah dapat balik yang loss dulu 100 USD and then dapat balik, tiba-tiba loss kembali. Loss ada juga. Loss tu lah yang menyedarkan balik. That means I already into a right track. Saya dah nampak jalan, tapi nak tweak sikit saja. Okay. So that's where I corrected my orang kata apa, my money management. Okay, then all the way consistent. Okay, daripada 2014 tu sampai ke saat ini, just menjadi seorang full-time trader and full-time trainer. Pengalaman mahal ni. Okay, sedikit lah. Mungkin ada sikit perbezaan, macam Raj belajar melalui diri sendiri, kan, mengalami masalah pun diri sendiri juga tanggung. Saya pun tak tahu macam mana Raj boleh tahan diri 100,000 USD tu. Yalah, sampai menangis tengok chart kan. Yalah, kita faham kan, apa yang perlu ada dekat seorang trader yang betul-betul nak memulakan kerjaya ini sebagai part time untuk side income. Untuk side income, mereka boleh, for me, get the knowledge, very important. Dapatkan pengetahuan tentang bidang forex. Mana-mana market lah, bukan saja forex. Market yang berjalan dua arah. Yang dua arah lah. Yang dua arah. Bukan yang stock market. Okay, so dapatkan knowledge dulu. Pengetahuan. Sekarang ada banyak dah sekarang. Ada banyak. Baby pitch lah, macam-macam sekarang. So get the knowledge, dapatkan basic knowledge dulu. Then practice. Tu yang mahal. Practice. Pasal apa? Walaupun kita belajar yang basic dengan buku ke apa pun tak kisah. Tak kisah. Lepas datang kepada live market tu, dia berbeza. Sangat berbeza. Betul. Because all these are supply demands. So ada manipulation. Manipulation ni dia tak akan diajar dalam buku. Takkan ditulis. Macam mana nak tulis pun kan? Because benda ni have to dia kena belajar sendiri. Belajar daripada experience. So you need to practice. So nak kata apa, market makers ni, all these brokers ni, mereka tahu where your stop loss is. Mereka tak boleh nampak kita punya stop loss, tapi mereka boleh tahu di manakah stop loss anda. Kebanyakan semua broker lebih kurang mereka boleh jangkakan. Manipulation ni big players lah. Big player manipulate ni untuk mendapatkan volume untuk mereka jalankan tugas mereka. I mean, ke mana betul-betul arah nak pergi. Ni jutawan boleh lah ni. Betul. Big hacker kan. So kebanyakan tu because big players mereka tahu, kebanyakan retail traders dia datang dengan
full of book punya knowledge buku. Okay. So mereka tahu di manakah lebih kurang all these people akan letakkan stop loss lah semua tu. So that's why I say get the knowledge, dapatkan knowledge, practice dulu. So mesti ada belajar banyak. Kenapa saya kena stop loss and all these things. All these are kena learn daripada experience. Ni dengar untuk trader baru. Satu cerita yang sangat best tuan-tuan kalau tuan-tuan dengar daripada awal, dengan bersendirian mengkaji daripada Mr. Google, and then ibu ada belajar pada buku. Ada juga. Okey, dan apa yang menarik kita nak sentuh sikit, boleh kita sentuh sikit pasal tournament. BOTT. BOTT. Okay. Macam mana pengalaman tu, seronok ke tak seronok ke sampai anda berjaya? Okay, for me, nak ingatkan untuk menang BOTT team memang tak ada langsung. Memang tak pernah fikir yang saya nak menang BOTT ni. Okay. I saja test saja. Okay. I just masuk saja. Okay. I wanted to share satu benda yang berharga lah. Okay. Dalam itu BOTT. Actually saya belajar dari BOTT ni. Actually I was saying that 2014 konsisten kan. Okay. Sentiasa konsisten. Okay. My emosi saya dengan disiplin saya memang terganggu semasa BOTT ni. Selama 5 tahun. Okay. Bila masuk BOTT dia jadi emosi dan juga memang terganggu. Okay. Memang normally and cabaran pada BOTT yang saya dapatkan pada minggu ke-5 ni, dia totally berbeza. Okay. Cabaran tu memang lagi tinggi sebelum BOTT, peserta BOTT yang sebelum tu. Yang pertama, kedua, tiga, empat. Untuk masa Raj ni, minggu ke-5 tu is a challenging week for me. So that means I kena strategikan saya punya Raj punya strategi. Baik. Untuk specifically untuk BOTT ni. That means saya kena tunekan sikit. Dia seminggu. Okay, dia seminggu, betul. Dia seminggu. And then macam ni lah bang. Kita macam 100 meters sprinter. Okay, yalah betul lah. 100 meters sprinter, dia tak kira lah abang profesional ke, guru yang dahsyat ke, abang ada litaran, abang punya jarak adalah 100 meter saja. Pecut, macam mana pecut pun mesti winner siapa-siapa saja. Okay, sesiapa boleh menang. Siapa-siapa boleh menang. Okay. So that's what I thought. Okay, nak agak sangat money management ni memang tak boleh gunakan dalam short period of time. So I letakkan money management ke tepi, but I know what is my risk. Cikgu sedar risiko yang bakal sebab cikgu meletakkan AM ke tepi. Okay. Have to. Memang tak ada pilihan saya. Okay, tak ada pilihan. Even though my lot, if you abang check saya punya lot size tu, even though maximum 0.05. Okay. So ada satu trade yang saya tersilap masuk 0.20 masa tu pun. Alamak. Tersilap tekan ke? Tersilap tekan masa tu. Okay. Itu yang satu order saja. Tapi I close very fast. Okay. I think dalam $29 saya dah close. Okay. So itu yang silap masuk itu. Yang lain still 0.05 the maximum. So why emosi saya terganggu? Saya nak tahu tu. Semua nak tahu ni. Kenapa boleh terganggu bila dalam BOTT? Okay. Kita kena strategi dulu bang. Kita dah tahu yang kita pertandingan kita ni minggu ke-5. Minggu ke-5 jatuh pada minggu pertama of the month. Okay. Betul? Bulan pertama lah. Okay. SOP saya dengan strategi saya totally berbeza. That means I don't trade 5 hari. Saya hanya tumpukan Selasa, Rabu dan Khamis. That means saya tak trade hari Isnin dengan Jumaat. Okay. That is my SOP. Okay. So masa 2 hari selalunya first week of the month kalau ada NFP week, kalau ada Friday NFP, Khamis pun akan terganggu. Hari Khamis pun akan mengganggu.
kalau yang traders yang pernah tengok chart tu, mereka they know kalau ada NFP hari Jumaat, hari Khamis pun akan mengganggu juga. Ada manipulation banyak manipulasi. So how many days I have? I have only 2 days. 2 hari. So that means Monday I don't trade, Friday NFP memang selalu saya tak trade. Kalau ada NFP, hari Khamis pun akan mengganggu. So that means saya ada Selasa dengan Rabu. Itu satu challenge yang do or die. So I have only 2 days for me to perform. Itu lagi satu. Sebelum ni selalunya ada 3 participants. Minggu ke-5 dan minggu ke-6 ada lagi satu slot, wildcard lagi. So you have to compete dengan semua total 3 orang lagi. 3 Wah, cabaran paling yang dahsyat. Itu yang membuatkan emosi semua terganggu lah. Belum lagi bang. Belum lagi. Itu baru strategize. Baik, cantik. Strategize tu, I already decide ada 2 hari saja. Baik. 2 or die. Selasa dan Rabu lah. Yes. So when the first day, hari Isnin. Baik. Semua orang dah tengok ada deposit semua 100 USD. So I started to tak tengok lah. I just tengok kawan-kawan saja, kawan-kawan yang peserta lain. So I just tengok, memang hari cuti lah untuk saya kan. Just tengok peserta lain lah. Peserta lain. Ada one of the contestant tak ingat nama dia. Tak apa. Ada one of the participant, first day itself 90% dah profit. Wow. I said, wow, 90%. Ada 2 hari saja untuk saya trade. Dia buat hari Senin dah 90%. 90% profit. So I was shocked lah to myself. I tell myself, let me try. Untuk hari Senin. I saw that 90% tu, emosi saya dah terganggu. Betul lah. Saya dah langgar SOP saya. So saya nak macam sepatutnya tak trade lah gitu kan. Suppose saya tak sepatutnya trade lah. When I see emosi money management saya, emosi saya dari 2014 dah tengok 90% tu dah mula goyang. So Raj macam nak trade tak nak trade, nak trade tak nak trade. Betul-betul terganggu tu. Dah 90% bang. Lagi ada 4 hari lagi. Saya rasa memang mencabar lah masa tu kan. Dan keputusan dia, Raj trade juga hari Senin ataupun still dengan Tak bang, terganggu juga. I still masuk juga trade. I enter untuk gold. Setup tak keluar setup. Tapi membuatkan 90% tu, nampak 90% tu, saya mencarikan setup. Terpaksa mencari setup. Wow. Kuatnya gangguan tu. Tak, sangat kuat lah. Tak ada setup pun sampai kita buat sendiri sampai macam ada setup. Betul. Wow. So and then I try to masuk gold dengan 0.0 sen, 0.2 cents. Trade I keluar dengan, lepas masuk entry, I was just waiting for the price to move according to my this one. Price susah sangat nak bergerak. I out dengan 20 cents. Keluar dengan 0.20. Dan cari setup lagi. Cari untuk Euro USD. Enter juga. Nak susah nak bergerak. So I try to exit dengan 30 cents. I try juga 30 cents, Then the first day I made 50 cents profit. Then I told myself, BOTT ni bukanlah saya punya. I don't have chance. When I see other peserta sudah grow banyak kan, sudah grow, and then I said, BOTT is not for me lah. I have to terima hakikat. So I close. Saya dah keluar lah, relax my activity. I don't want to think about BOTT at all. Apa pun kita tengok the next day. So when I woke up the next day, hari Selasa, I buka my system, my station, trade station. I ada 4 setup yang paling cantik.
The best setup lah I ever seen. That means pounds yen, pounds dollar, and satu cross pair. Okay, cross pair. Okay. Saya tak berapa ingat lagi cross pair tu. Tapi saya tahu yang ada satu cross pair. 3 setup yang paling cun. I tak masuk trade lagi. Okay. I was referring to my other kawan-kawan saudara yang challenge lah, yang tengah challenge yang battle tu. And I was shocked to myself. I see yang peserta yang 90% tu. Sorry lah, I mean I nampak dia MC. Oh, so you memang I feel bad because he was. Yelah, rasa simpati tu ada kan? Sebab dia dah grow 90. And I monitor dia punya trade semua memang cantik. Trade yang semua awesome masa hari Monday tu. And then masa grow 90. But the next day I saw, alamak sayang, he already MC. Alamak. So when I check MC, okay, I already put aside. Then I was checking the other rest of the 2 contestant. Mereka tu lebih kurang lah okay lah, orang 100, 120, 130 macam tu. Okay. See, okay, I think ada chance untuk saya. So that's where I was happy after seeing, okay, God is giving me chance. Okay, dia bagi peluang lah untuk saya untuk mungkin untuk tunjukkan ke apa kan. So I just take the kesempatan tu. I was trading. My trades went 0.03 to 0.05 lots. Okay. So memang setup yang cantik. So I went all out. Even though I still can control lah 0.05, even though it goes the other way around pun I still can manage. So that's why the maximum pun I rush pergi tu 0.05 saja. Itu paling maksimum. Okay. So that's why I manage. The first day itself, hari yang pertama I hit 120%. 120%. 120%. So when 120%, then I was checking other rest. Yang paling dekat-dekat dengan saya tu peserta Abad. Okay. Abad was very close to me. So itu hari Selasa Itu hari Selasa. And then I went into the next day. When I made 120% tu, I put aside, rehat dulu. Then set up, entry semua dah habis. Then I went into Thursday, hari Rabu. Okay. Hari Rabu I hit another $30. I made another $30, so almost like 159% lah, almost. And then I saw Abad punya trade pun almost dekat-dekat 100 plus. And I rasa when I think that's what I feel lah. Lepas mungkin emosi dia terganggu lepas tengok saya punya performance. So Rabu onwards I already stopped trading. Dah stop because I know Khamis dengan Friday tu memang ada market ada gangguan, manipulasi banyak. Okay. So I say I don't want to take risk lah. So I just and then hari Jumaat I tengok 159%. So ada lagi 8 sen saja untuk nak bagi round number. Okay. So I just trade 1 sen lah. 1 sen untuk I'm not sure Euro USD kot. Okay. I just made about 10 sen untuk roundkan figure tu. So after that I stop lah. So that's the process of BOT. Memang saya terfikir langsung that I will be win. Tapi apa yang menariknya? Conclusion, kesimpulan. Okay. Kesimpulan based on sahabat-sahabat saya yang trade dengan saya masa minggu ke-5 tu, I boleh see that mainly on manipulation, market manipulation lead kepada emosi mereka terganggu dan emosi menyebabkan kerugian. So that is conclusion which I can get from my kawan-kawan saya lah yang trade.
berbeza trade harian dan juga bila kita masuk satu-satu contents. Betul. Sebabnya tekanan tu ada. Betul. Itu yang sampai ganggu emosi. Betul. Okey, terima kasih Raj. Ada sikit kata-kata last untuk kita mengakhiri segmen ini. Wow, ramai peminat Raj. Saya tak sempat baca pun. Okey, ramai lah. Saya tak sebab baca dah habis masa. Okey, kata-kata akhir daripada Raj, silakan. Mungkin ada terima kasih kepada sesiapa. Okay, first I would I like to say thank you very much kepada CTC FM untuk memberikan saya satu peluang terbaik untuk meluahkan apa-apa dalam history sejarah saya. Ya, betul. Okay, so at least ia akan membantu kepada newbie dan also our traders lah. Itulah tujuan kita. Supaya dia orang dengar macam ni. Okay. Tapi ada juga masa tengah BOTT ni, Raj tengok banyak dalam Facebook condemn sifu-sifu mereka, all this negative lah. So saya bagi tahu satu lah, ini adalah contest. Ya, betul. Ini contest. Kalau tapi dia orang macam tak boleh nak faham. Betul. Cubalah faham. Contest lain. Tekanan dengan kita trade harian. It depends on the penganjur also. What penganjur dia nak daripada kontes itu. So kalau penganjur tu dia nakkan check atas drawdown yang kurang daripada peserta, stop loss, hitting stop loss, maximumkan profit, trading consistency. Kalau all these things, ciri-ciri yang penganjur nak kan, you have to open it for longer period. Maknanya panjangkan lagi mungkin dalam 3 bulan. Baru kita nampak dia punya result cantik. Result tu dia boleh tapis dari segi orang kata money management, drawdown, maknanya keseluruhan untuk seorang trader. Yes, kan? That's what that's how you get your quality trader. Kalau timing dia kecil, that means seminggu ataupun sebulan tu is more to race lah. So based on this ni, nak kecamkan guru-guru tu, saya rasa not tak fair lah. Not fair lah. Okay, di luar sana tak perlu nak kecam. Anda cuba masuk sendiri. Baru anda tahu macam mana perasaan anda. Okay, Raj, thank you very much Raj. Okay, kerana sudi bersama dengan kita dan tahniah atas kejayaan. Sure. Dapat mengatasi debaran semasa BOTT. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian anda untuk segmen Inilah Ceritaku, dan selepas ini bersama dengan Faiz untuk analisa pasaran. Okey Raj, lambai sikit dekat kamera Raj. Depan ni ramai 1PM. Dah ramai dah pun. Dah ramai pun.